Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ayuh kita mulakan pagi kita dengan salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa'iju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi Allah kurniakan kita salah satu nikmat, iaitu nikmat menghidup udara segar di pagi hari, insya-Allah. Itu dia nikmat yang tidak ada orang boleh nafikan, menghidup udara segar. Dan pagi ini macam biasa kita, insya-Allah, kita pagi ini kita akan macam biasa membaca surah Al-Fatihah, dan juga kita akan membaca sedikit apakah yang dinamakan dengan Mausu'atus Solah. Mausu'atus Solah tu apa dia? Iaitu kombinasi fakta hukum dan sains. Dan tajuk pada hari ini ialah berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat. InsyaAllah, ayuh kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita mengikuti sedikit sebanyak perkongsian berkaitan solat Jumaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih di atas kesudian menonton rancangan yang dinamakan Pagi Hari bersama Mausu'atus Solah, insya-Allah. Dan hari ini berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat merupakan ibadat mingguan kita. Solat Jumaat merupakan ibadat mingguan kita. Apakah yang kita faham, yang kita kenali, yang kita ketahui, pengetahuan kita berkaitan solat Jumaat? Solat Jumaat merupakan muktamar mingguan kita. Solat Jumaat merupakan muktamar mingguan kita. Apa dia? Muktamar mingguan kita. Sebagai agama yang mengiktiraf dan menggalakkan perpaduan dan kesatuan umatnya, Islam sangat mengambil berat terhadap aspek permuafakatan yang menyatupadukan setiap individu Muslim. Justru unsur perpaduan ini amat ketara dan dapat dilihat dalam pelbagai aspek. Okey, dapat dilihat dalam pelbagai aspek ibadatnya. Daripada Perhimpunan Agung Masyarakat Islam dari seluruhnya dalam ibadah haji hingga galakan solat berjemaah di kawasan perumahan, umat Islam sentiasa dilatih untuk bersatu padu. Solat Jumaat yang dilakukan sekali setiap minggu adalah muktamar mingguan untuk penduduk Islam setempat berkumpul, beramah mesra dan menuntut ilmu. Itu dia muktamar mingguan kita.
Sebab apa solat Jumaat dipanggil muktamar mingguan? Kerana solat Jumaat ni antara perhimpunan paling besar umat Islam pada setiap minggu. Hari-hari lain perhimpunannya biasa-biasa je. Tapi hari Jumaat, perhimpunan yang terbesar bagi umat Islam. Kelebihan muktamar mingguan ini adalah yang membezakan antara muktamar-muktamar lain setiap bangsa. Seperti kelas masyarakat dan anggota pelbagai parti berkumpul, parti politik berkumpul bersama seolah-olah perbezaan fahaman parti politik dan taraf sosial hilang dalam muktamar yang mulia ini. Dalam Jumaat, dia tak bincang pasal politik. Dia bincang tentang asas kehidupan. Asas kehidupan kita. Itu muktamar Jumaat. Dalam muktamar Jumaat. Okay? Dia tak bincang politik. Perhimpunan Jumaat juga memberi peluang kepada pemimpin masyarakat untuk menyampaikan amanat, pesanan dan informasi terkini kepada masyarakat. Tu. Perhimpunan Jumaat ini juga adalah peluang kepada pemimpin masyarakat untuk menyampaikan amanat dia. Itu amanat tu macam YB lah kan ya. Pemimpin masyarakat setempat itu imam untuk menyampaikan amanat, pesanan dan informasi terkini kepada masyarakat. Itu dia yang dinamakan dengan solat Jumaat. Penyampaian maklumat. Yang paling penting sekali penyampaian maklumat lah. Penyampaian ilmu kepada kita semua tentang kehidupan ini apa dia dan apa yang berlaku situasi semasa itu dia di hari Jumaat. Selain itu, pemimpin masyarakat seperti ketua kampung, wakil rakyat, menteri besar dan Perdana Menteri juga boleh mengambil kesempatan ini untuk berperanan sebagai pemimpin ibadat rakyat bawahan mereka dengan menjadi khatib atau imam. Nampak tak? Menjadi khatib atau imam. Itu dia. Ketua kampung, wakil rakyat, menteri besar, Perdana Menteri juga boleh mengambil kesempatan untuk berperanan sebagai imam atau khatib. Masya Allah. Ini saya dah dapat rasakan ketika di Kelantan. Perkara ini dulu saya dah dapat rasakan sebelum Malaysia diperintah sekarang ni pun dulu saya dah dapat rasakan perkara tersebut berjalan di Kelantan. Masya Allah. Indah sungguh ketika itu. Dan kini Alhamdulillah dah ramai dah yang berlaku. Inilah masanya seorang pemimpin menunjukkan teladan yang baik terhadap anak buah mereka. Di samping itu, orang ramai juga berpeluang untuk bersoal jawab tentang pelbagai kemusykilan dan isu-isu semasa. Seperti mengadu segala kesulitan yang mereka alami. Ini boleh juga di samping itu. Orang ramai kalau nampak wakil rakyat boleh. Orang ramai ni nampak wakil rakyat, dia boleh tanya. Dia boleh tanya apa yang dia nak tanya. Tanya tuan-tuan. Kerana mereka akan cuba. Mereka sebagai wakil rakyat ni memang orang cakap orang yang menjadi wakil rakyat adalah orang yang maha mendengar. Orang yang pendengar. Dia tak boleh mengelak. Orang yang menjadi wakil rakyat ni dia tidak boleh mengelak. Dia mendengar saja. Tak boleh mengelak. Oleh kerana besarnya peranan yang dimainkan oleh muktamar Jumaat ini terhadap masyarakat Islam, maka Allah memberi peringatan dan amaran balasan sesaan kepada golongan yang memandang ringan dan mengabaikan kewajipan solat Jumaat ini. Perkara ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi. Sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana memandang ringan terhadapnya, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sembahyang Jumaat jika dipandang ringan, Allah akan terus tutup pintu hatinya. Tapi jika kita risaukan akan solat Jumaat, insya-Allah hati kita akan terpelihara. Hati kita akan terpelihara. Benda ni saya tak boleh nak cerita panjang sebab isu saya ni tengah isu. Jadi insya-Allah kita akan baca terus pada kitab. Kita akan tengok pada kitab saja. Takrif bahasa dari segi bahasa ialah ia boleh disebut seperti berikut. Didammahkan mim al-jumu'ah atau disukunkan mim al-jumu'ah. Boleh, jum'ah boleh, jumu'ah pun boleh. Perkataan al-jum'ata
bermaksud perhimpunan dan dinamakan sedemikian kerana pada hari itu berhimpun segala kebaikan. Pada zaman jahiliah ia digelar sebagai Yaumul Urubah. Yaumul Urubah. Orang pertama yang memanggilnya Jumaat ialah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Hari tersebut juga dinamakan sebagai Yaumul Mazid, hari pertambahan, kerana pada hari ini kebaikan bertambah. Ia adalah hari terbaik selepas hari Arafah. Hari Jumaat ini adalah hari terbaik selepas hari Arafah. Okey. Ialah hari terbaik selepas hari Arafah. Pensyariatan. Tarikh pensyariatannya. Solat Jumaat diwajibkan ke atas umat Islam di Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Tetapi orang Islam pada masa itu tidak dapat melaksanakannya kerana pada masa itu mereka masih lemah dan tidak dapat berhimpun untuk mendirikan solat Jumaat. Orang pertama yang menghimpunkan orang ramai untuk solat Jumaat di Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke sini ialah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ka'ab bin Malik. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagimu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Itu dia. Kalau orang yang betul-betul faham akan hikmah Jumaat ini, mereka akan terus menerus tinggalkan jual beli. Azan berkumandang terus tinggal. Dia tak fikir banyak lah. Itu yang orang betul-betul faham. InsyaAllah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyyun au maridun. Solat Jumaat merupakan hak yang wajib ke atas setiap muslim secara berjemaah, melainkan pada 4 perkara yang hamba miliki. Wanita, kanak-kanak atau orang sakit. Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud kitab solat bab Jumaat untuk hamba dan perempuan. Okey. Melainkan 4 perkara. Hamba je tak boleh solat Jumaat. Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak boleh solat Jumaat. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum yang cuai berhenti daripada meninggalkan solat Jumaat, atau Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mematerikan hati-hati mereka dan mereka akan menjadi manusia yang lalai. Mereka yang cuai berhenti daripada solat Jumaat, atau Allah memateri, Allah ikat hatinya. Dan mereka yang menjadi manusia yang lalai. Maka kena fokus akan perkara ini. Janganlah cuai sangat. Cuai keadaan lain insya-Allah dimaafkan. Okey, tapi kalau sentiasa sangat cuai, Allahu akbar, semua orang marah. Semua orang akan marah. Okey, insya-Allah. Hukum solat Jumaat. Solat Jumaat diwajibkan ke atas semua golongan yang memenuhi syarat-syarat wajib Jumaat. Ia adalah kewajipan fardu ain yang mesti dilakukan sendiri oleh setiap individu tersebut. Kewajipan yang wajib ke atas setiap individu tersebut. Wajib. Okey. Dalil
Diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun." Tu dia. Solat Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap orang Islam melainkan 4 golongan, iaitu hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak atau orang sakit. Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab solat bab Jumaat untuk hamba dan perempuan. Syarat-syarat wajib solat Jumaat. Kewajipan solat Jumaat hanya jatuh ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut. Tetapi sah solat mereka yang tidak tergolong dalam golongan ini. Sah juga solat mereka yang tidak tergolong dalam golongan ini. Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat tubuh badan, bermustautin di tempat solat Jumaat. Di tempat solat Jumaat didirikan, di mustautin. Musafir tidak wajib, sunat. Syarat-syarat sah solat Jumaat. Syarat pertama, solat Jumaat hendaklah didirikan di dalam kawasan bangunan atau binaan sebuah bandar, kampung atau daerah. Bilangan penduduk yang bermustautin di situ hendaklah tidak kurang daripada 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib Jumaat. Syarat yang kedua, bilangan ahli Jumaat yang cukup syarat wajib tidak kurang daripada 40 orang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi bahawa Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik berkata, "Awwalu man jama'a bina fil madinati As'adu bin Zurarah qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fi naqi'il khidmat. Qultu kam kuntum? Qala 40 rajulan. Orang pertama yang bersolat Jumaat di kalangan kami di Madinah ialah As'ad bin Zurarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, iaitu di Naqi' al-Khidmat. Saya bertanya, berapa orang bilangan kamu ketika itu? Dia jawab, 40 orang. Maka syarat sah 40 orang. Okey. Syarat yang ketiga, solat Jumaat hendak didirikan dalam waktu zuhur. Sekiranya waktu zuhur telah sempit dan mereka tidak sempat menunaikan solat Jumaat beserta dengan dua khutbahnya, maka hendaklah mereka tunaikan solat zuhur. Itu syarat ketiga. Okey, situasi pertama. Situasi kedua. Syarat ketiga, situasi kedua. Sekiranya ketika mereka sedang bersolat Jumaat, tiba-tiba waktu zuhur telah habis, wajib mereka menukarnya kepada solat zuhur dan menyempurnakan solat tersebut sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat. Okey. Ulama hadis meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat Jumaat dalam waktu zuhur dan tidak melakukannya pada waktu lain. Antara riwayat tersebut adalah seperti berikut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat Jumaat ketika matahari telah condong. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Jumaat, bab suatu Jumaat bila matahari condong. Diriwayatkan daripada Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa menceritakan bahawa bapanya telah meriwayatkan kepadanya bahawa kunna nusalli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fihi. Kami bersolat Jumaat bersama Nabi SAW, kemudian kami bersurai dan ketika itu dinding bangunan tidak mempunyai berbayang untuk kami berlindung di bawahnya. Maksudnya dia solat di dinding itu rendah. Dinding itu rendah. Okey. Ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'ati. Kami biasanya tidak beristirahat qailullah dan tidak makan tengah hari melainkan selepas solat Jumaat. Riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab solat Jumaat. Syarat keempat, tidak berbilang solat Jumaat di dalam satu kawasan yang sama. Sekiranya jemaah terlalu ramai dan tempat solat tidak mencukupi, harus menunaikannya beberapa kali.
Jika itu situasi pertama. Situasi kedua, jika solat Jumaat ini dilakukan dalam kawasan dalam beberapa kumpulan dalam sebuah kawasan tanpa sebab keuzuran, kumpulan yang memulakannya terlebih dahulu saja yang sah solat mereka, sedangkan kumpulan yang lain tidak sah dan mereka wajib menunaikan solat zuhur. Ukuran bermula Jumaat itu adalah mengikut imam mana yang memulakan takbiratul ihram. Memulakan takbiratul ihram. Maknanya kalau satu kampung hanya boleh satu solat Jumaat saja. Okey? Ukuran yang mana boleh mulakan imam yang mula-mula takbiratul ihram. Inilah yang pertama. Situasi ketiga, ini bercerita kalau kampung tu kecil. Kalau kampung tu macam kalau kampung tu besar dan ada beberapa masjid dalam kampung. Okey. Sekiranya berlaku dua Jumaat di satu tempat dan tidak dapat dipastikan Jumaat manakah yang dilakukan dahulu, wajib semua jemaah kawasan tersebut menunaikan solat Jumaat semula. Jika waktu zuhur telah tamat, wajib mereka mengqada solat zuhur. Dalam lokasi yang padat dengan penduduk, situasi keempat dalam lokasi yang padat dengan penduduk di mana masjid didirikan berhampiran, maka sah solat Jumaat didirikan dengan jemaah masjid masing-masing dengan bilangan makmum yang mencukupi. Bagaimanapun, pembasahan suara perlu disesuaikan dengan keadaan sehingga tidak mengganggu solat di masjid lain. Maksud sekarang ni kalau macam tu lah, penuh sangat, masjid tu terpaksa dipecahkan lagi, maka speaker tu biarlah sedang elok lah, jangan sampai masjid ni dengar sampai masjid ni. Itu tak baik. Okey. Syarat kelima, solat Jumaat didirikan secara berjamaah tidak sah mengerjakan solat Jumaat sendirian. Makmum yang masbuk adalah sekurang-kurangnya sempat rukuk bersama dengan imam rakaat kedua. Jika tidak, dia hendaklah menunaikan solat zuhur dan menambah 4 rakaat selepas imam memberi salam. Okey. Syarat-syarat khutbah. Tadi syarat sah solat ni, syarat-syarat khutbah pula. Khatib hendaklah berdiri sekiranya mampu berbuat demikian. Kedua khutbah hendaklah diselangi dengan duduk. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ani bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati marrataini bainahuma jalsatun. Maksudnya daripada Ibnu Umar telah berkata bahawa pada masa dahulu Nabi berkhutbah pada hari Jumaat sebanyak 2 kali khutbah. Diselangi dengan Nabi duduk sebentar antara dua khutbah tersebut. Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad bab Ibnu Umar berkhutbah. Musnad para sahabat. Dalam riwayat yang lain pula, beliau menerangkan bahawa Nabi duduk antara dua khutbah berkenaan. Dilakukan dalam waktu zuhur, khatib berada di dalam keadaan bersih dan daripada hadas besar dan kecil, menutup aurat. Khatib adalah seorang lelaki duduk antara dua khutbah. Khatib dalam membaca rukun-rukun khutbah dalam bahasa Arab berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, antara khatib khutbah pertama dan khutbah yang kedua, dan antara khutbah dan solat Jumaat. Maknanya dia khutbah ni tidak boleh berhenti, rehat tak boleh. Dia hanya duduk seketika, sambung sampailah solat Jumaat. Syarat ke-9, rukun kedua khutbah adalah didengari oleh sekurang-kurangnya 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumaat. Itu dia. Dua khutbah tadi dipenuhi, didengari oleh semua orang. Okey. Rukun khutbah. Rukun pertama memuji Allah atau bertahmid sekurang-kurangnya dengan menggunakan sebarang lafaz ikhlas. Sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Rukun kedua berselawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Dan rukun ketiga berpesan jemaah agar bertakwa kepada Allah pada kedua khutbah. Yang dimaksudkan dengan khutbah itu ialah memberi peringatan kepada orang ramai agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Itu yang biasa kita dengar khatib baca, ittaqullah. Boleh juga ditambah dengan ati'ullah wa ati'ur rasul. Rukun keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada salah satu daripada dua khutbah. Lebih afdal dibacakan pada khutbah yang pertama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa untuk orang yang beriman dalam khutbah kedua. Itu dia.
Syarat sah khutbah. Syarat pertama, khutbah yang dilakukan hendaklah ditujukan kepada 40 jemaah. Oleh itu, khutbah perlu menguatkan suaranya atau menggunakan pembesar suara dengan anggaran 40 orang boleh mendengarnya. Tetapi tidak disyaratkan semua 40 orang atau semua jemaah mendengarnya. Khatib hendaklah berdiri sekiranya berkemampuan berbuat demikian. Syarat kedua. Syarat ketiga, khatib hendaklah duduk selepas khutbah yang pertama. Syarat keempat, khatib hendaklah bersuci daripada hadas besar dan kecil. Janganlah lepas buang air terus naik. Kena ambil wuduk dahulu. Khatib hendaklah menutup aurat. Syarat keenam, khutbah hendaklah dibaca berturut-turut tanpa diselangi oleh masa yang lama tanpa sebab. Sama ada antara rukun-rukunnya atau jarak kedua-dua antaranya maupun antara khutbah dan solat. Selang yang pendek seperti khatib perlu berwuduk semula atau hendak ke tandas adalah dimaafkan. Okey, adalah dimaafkan. Jadi kalau sebelum naik baca khutbah tu kena ready lah. Kena ready macam-macam. Janganlah sampai boleh lepas makan tu naik dia dia bunyi. Okey. Adab-adab umum dan sunat-sunat pada hari Jumaat. Yang pertama, mandi sunat sebelum ke masjid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil." Sesiapa yang hendak pergi menunaikan solat Jumaat adalah dia mandi. Memakai wangi-wangian yang menyenangkan. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang lelaki mandi sekadar yang termampu pada Jumaat dan memakai minyak rambut dan menggunakan wangian keluar dari rumah menuju ke masjid dan tidak memisahkan saf di antara dua orang jemaah yang didapat. Kemudian menunaikan solat yang diwajibkan kepadanya. Kemudian dia diam ketika imam mula berkhutbah, melainkan diampunkan dosa yang dilakukan pada Jumaat sehingga Jumaat yang akan datang. Riwayat Al-Bukhari dan Sahih Bukhari kitab bab berminyak untuk hari Jumaat. Maknanya kalau kita buat semua itu yang saya sebut tadi, dimaafkan daripada Jumaat ni ke Jumaat akan datang, dosa-dosanya diampunkan insya-Allah. Okey, dosa-dosanya diampunkan. Memotong kuku dan misai sebelum pergi ke masjid. Okey, itu salah satunya. Datang awal ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Kelebihan datang awal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, kemudian dia berjalan ke masjid pada waktu yang pertama, seolah-olah dia telah mendapat pahala mengorbankan seekor unta. Dan sesiapa yang pergi pada waktu kedua, seolah-olah dia mendapat pahala mengorbankan seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada waktu ketiga, seolah-olah dia mendapat pahala mengorbankan seekor kibas. Dan sesiapa yang berjalan pada saat keempat, seolah-olah dia mendapat pahala mengorbankan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada waktu kelima, seolah dia mendapat pahala sedekah sebiji telur. Apabila imam keluar ke atas mimbar, hadirlah malaikat ke mimbar untuk mendengar khutbah. Yang datang awal, saf pertama unta, saf kedua lembu. Bukan saf kedua, waktu kedua lembu, waktu ketiga kibas, waktu keempat ayam, waktu kelima telur. Maknanya waktu kelima ni ialah orang dah azan nak naik khutbah. Itu waktu kelima. Telur yang dapat. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insyaAllah terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah membuat infak Jumaat baru-baru ni. Dan semalam saya telah pun mengagihkan kepada 30 keluarga. 30 keluarga yang terpilih, dan insyaAllah nanti kita akan update videonya dalam proses pembikinan video. Okey, mudah-mudahan kita semua Allah rahmati kita dan Allah berkati kita insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.